pagi ni kan. So hopefully yang tadi you belajar your ICLS, you boleh correlate dengan kita nak belajar yang next station ultrasound. So in ultrasound, before kita start scanning, we must know the machine. Machine ni bukan harga semurah-murah yang kita selalu boleh dapat kat kedai RM2. Kedai RM2, gel pun rasa tak lepas. Tisu boleh lah. Benda ni sangat mahal. So must make sure take care. Macam kalau you dah rosakkan benda ni, macam habislah setahun 2 tahun pun gaji guna pun tak habis bayar. Harga dia macam satu BMW. Mahal mahal. Yang ni macam satu tayar BMW. Probe je. So a few thousand. Then benda ni bukan senang nak dapat. Bukan every year kita akan dapat. Sometimes sampai selagi tak rosak, selagi itulah diorang tak akan bagi kita untuk request a new one. So make sure really take care. So kalau tak guna, freeze, boleh put on standby sleep mode ataupun tutup. And then lepas guna, make sure kalau ideally before and after you clean. Jangan clean dengan alkohol sebab nanti dia akan nipis, rosakkan kita punya footprint di bahagian ni. Ini getah. So just cuci dengan kita a normal tissue, soft tissue. Basah dengan normal water pun boleh. Lepas itu ataupun nak bagi disinfectant sikit, ambil yang alcohol wipe, yang botol tu. That one okay. Jangan guna alcohol wipe yang kita guna untuk granular setting ataupun blade taking. Itu lepas guna cuci. alkohol itu. Sampai dah kering, berkuping, baru cuci. Itu yang kita selalu stres kan. Lepas guna cuci. Okay, sebab once dia dah dry up ataupun tengok ada blade stain ni, macam you sebagai orang nak guna pun macam tak sanggup kan. So make sure clean. Kalau ada jet lekat-lekat pun ini silap. Okay, so you nak jaga, mesti tahu normologi lah, kat mana nak tekan. Don't simply press nanti rosak, image tak tahu keluar apa yang kita tak tahu. Okay, so basic, tak kisahlah brand apa yang you guna, brand apa yang you dapat, basic still the basic, still the same each of your brand. So you must know, boleh tengok kat sana pun sama je. So mesti tahu kat mana button on off. Paling basic lah. Even nak beli handphone pun you akan tahu mana button on off dia. So every button mesti sama, tak kisah right or left, dekat mana it depends dengan machine. So dekat every button on off tu dia akan ada standby mode or sleep mode. So kalau tak guna, boleh continuous charging tapi put on sleep mode. Ada certain machine once you flip dia punya monitor, dia akan auto sleep pun ada juga. Tapi kalau tak guna, just put on standby mode atau sleep mode. Next adalah you punya probe punya selection. Kalau this machine dia tulis preset, certain machine dia tulis exam. It depends. Dia bergantung kepada probe mana yang you ada. Macam contoh machine ni dia boleh detect 2 probe saja, memang ada 2 port saja. Ada certain machine dia boleh detect 3 probe at one time. Mesti depend dengan you punya machine. Okay, so appropriate punya probe selection. Kalau you nak scan abdomen, pilih probe yang boleh nampak abdomen. Kalau you nak scan jari je, pilih probe yang boleh tengok jari saja. It depends. Okay. Kalau then button lain adalah kita punya depth. Kalau mesin ni dia punya depth dia button yang kita pusing-pusing. Ada certain mesin Mindray. Tengok the left side of the screen tu. Kan bila Dr. Ati pusing-pusing tu, tengok tak? Tengok number dia bukan bertambah. That number is representative dalam unit cm. So 5 cm lah. Kedalaman 5 cm, 10 cm, 15 cm. 20 ni sampai 30 mesin ni. 30 cm daripada skin sampai 30. Kalau saya ni sampai dah sampai habis lah. Kalau orang tu macam tu, pregnant lah. 30 cm lah, boleh lah. Deeper. So ikut probe lah. Kalau di sini boleh go for 30. Kalau you tukar probe nanti dia akan bagi maksimum yang boleh go deeper. Yang ni depends dengan kita. Maksud dia adalah penetration. How deep ultrasound can go. Okay, so tapi yang ni kena pilih according to what you want to see lah. Kalau you nak tengok benda yang superficial, tak payahlah set sampai 30 cm. Nanti nampak coek kecil je dekat atas image. So depends dengan image yang kita nak interpret. You boleh adjust. Not necessary you kena set berapa. Itu adjust according you punya image. Contoh, normally kita buat scan, kita akan letak default 15 cm.
Tapi kalau 15 cm saya dengan 15 cm Dr. Fairuz, saya mungkin sampai nampak vertebra body, Dr. Fairuz mungkin sampai nampak dia punya liver je. So depend dengan patient, ikut. Okay, next adalah button freeze. Semua mesin akan ada. Tak kisahlah nama dia apa-apa, tapi akan ada button freeze dia. Untuk kita stop the image, untuk kita buat calculation, untuk kita interpret image kita. So ini akan button freeze ni, dia akan on, freeze dengan unfreeze. It depends. Okay. Next adalah kita punya adjustment of kita punya brightness of your image. Kita panggil gain. Dia sama je. Kalau mesin ni gain dia dekat belah bawah mata belah kiri. Kalau mesin Mairi yang kita dekat atas tu, dia dekat atas ni macam bulat kan. Dia pulah-pulah juga. Gain ni kita nak adjust kecerahan image secara semua. Contoh, sini kan. Dia boleh nampak nombor ni. Makin putih dengan makin Yang ni rendah. Tambah saya nampak tak makin putih. So secara keseluruhan image tu akan jadi makin putih. Gain, dia nak adjust dia punya kecerahan image. Okay. Untuk secara fizik, kalau you nak faham lagi basic dia, fizik dia, mesin ultrasound ni kan kita connect ke elektrik. Elektrik akan masuk, dia akan pergi kat probe kita. Kat bawah probe kita ni ada kristal. Dia akan vibratekan kristal tu. Bila vibrate akan menghasilkan sound. Sound tu dia akan pergi ke kita punya benda yang kita nak scan. Contoh you nak scan you punya liver. Dia pergi ke liver dan dipatah balik. Berapa banyak yang patah balik tu based on kita punya gain. Kita boleh control. Kalau kita nak cerah, mungkin sekarang dia banyaklah sound dia akan balik. So dia akan nampak lagi cerah. So kecerahan image tu bergantung kepada how much sound wave yang patah balik. Okay, katakanlah dia pergi hit bone. Bone memang tak akan allow penetration. Semua dia akan tolak balik, patah balik ke probe. So bila dia sampai sound wave yang reflected, bounce back tu ke probe, probe akan interpret, akan display ke image kita. Tu konsep fizik dia. So kalau dalam gain, kita akan adjust untuk berapa banyak image yang akan boleh sound yang akan patah balik as a whole. So bolehlah cerah, gelap, semua tu boleh adjust as a whole. Tapi kalau button kat tepi ni kita panggil TGC, time gain compensation. Maksudnya you adjust at a certain area how much dia punya sound wave akan balik. Ni saya adjust yang ujung. Yang ni saya adjust yang atas. At that particular area, TGC. Kalau gain as a whole. Faham? So tak semestinya you kacau. Kadang-kadang TGC ni kita tak kacau. Kita put yang tengah ataupun putih. Yang kita dah selalu play around adalah kita punya button gain. Dia tulis dekat atas ni. GN, gain. Kalau you rajin tengok lah. GN gain. Numbers tu dia akan reflect lah kecerahan di patient, kecerahan image tu. Ni kalau kita nak gelapkan dia, kita nak increase kan dia punya brightness dia. Okay, next adalah button yang you all kena tahu adalah button yang banyak-banyak mode ni. Dia ada M mode, dia ada PW, ada CF, ada B, ada CHI. Okay, yang paling penting untuk basic adalah kita selalu guna adalah B mode. Ini brightness mode. It's just a 2D image. Yang ni yang selalu kita guna. Brightness 2D. Kalau M mode, motion. Dia tahu that things yang kita scan adalah moving object, dan kita boleh measure dia punya. Contoh you nak measure dia punya mitral valve, dia buka besar mana, so kita letak M mode pun boleh. Kalau PW ni lebih kepada kita nak check velocity, speed dia, berapa laju dia berjalan. Contoh you nak tengok dia punya movement LA ke LV, darah tu berapa laju, so boleh letak PW. Tapi ni advance, tak payah tahu. CF adalah color flow. Color flow ni kita nak tahu direction, darah tu bergerak ke atas atau ke belakang, ke arah probe atau menjauhi probe. CF. Kalau CF ni, kalau you perasan dia akan ada okay, kalau you perasan dia akan ada color markers kat sini, merah dengan biru. It's bukan maksudnya merah adalah artery, biru adalah venous, bukan. It's just to inform you that kalau biru ni menjauhi probe, merah ni mendekati probe. Blue away,
Red steward but. So dia just inform yang tu je. Dia tak beritahu oh ni ke kanan, ni ke kiri, tak. Dia lemak dia adalah probe. Siapa yang mendekati adalah merah, yang menjauhi adalah biru. Itu sahaja. So B mode adalah 2D image kita. M mode kita nak tahu kata oh benda ni bergerak. CF tu adalah oh benda ni menggerak direction, mendekati probe, menjauhi probe. Kalau PW ni dia tahu bergerak dan kita nak tahu berapa laju dia bergerak. So itu basic lah. Tapi yang kita selalu guna B mode, M mode je kan. Paling tinggi pun kita guna CF, color flow ataupun 20 situ. Okay, next adalah button measure. Button measure ni untuk kita buat measurement lah. Kita nak measure from one end to the other end, from one area to another area. Macam tu. Sebenarnya a lot of measurement yang kita boleh buat. Contoh kita nak measure ejection fraction, kita nak measure dia punya speed, semualah dia banyak. Tapi untuk kita punya level basic, just from one end to one end. Kita nak tahu dia punya, contoh dalam ONG kita nak tahu dia punya POA. Dan kita measure femur length, crown length. Kalau dalam kita punya abscess, kita nak tahu besar mana. Kalau daripada liver, nak tengok abscess dia besar mana, cystic besar mana. Just a normal things yang kita, basic things yang kita nak measure. That's why untuk kita punya level basic. Okay, clear untuk nobology. Ada apa-apa lagi nak tanya? Dia keluar kat sini kan. Bawah ni. Boleh gambar tu tadi. Nah. Okey. Ada apa-apa lagi soalan tentang nobology tak? Basic je lah. Kalau rajin, sometimes kalau mesin you yang baru-baru dia boleh simpan. Kalau macam kat radio dia kan kena enter patient number, patient SP number kan, supaya kita boleh save image. Mesin ni pun boleh juga sebab dia masih baru, banyak memori. So kalau nak save image, you kena register. Make a habit kalau you rajin. Kalau tak, kalau ada kita nak cepat, kita tak akan buat save image. So kalau tekan save image, tekan register patient, letak nama dengan SP number dia. Dan register, dia akan create account untuk patient tu. At least kita boleh recall. Kalau patient ni you scan, ada good finding, you nak share dengan kawan-kawan. So boleh save image dia. Nanti kita boleh masuk dalam USB kat tepi, simpan dalam komputer. Pun boleh juga. Button nak save tu yang kat bawah lah, bottom right tu. Ada store dengan Dan ni ada store dengan print. So store dengan print ni maksudnya kita nak save image. Print kalau kita nak print lah, dia ada printer ni. Button-button lain tu tak penting sangat. Yang penting you kena tahu, you pilih mode yang betul, B mode, M mode, color flow mode. Pilih probe yang betul, which button nak tekan. You adjust the depth, you adjust the gain. Itu yang penting untuk dapatkan image yang betul. Image yang cantik supaya interpretation kita tu interpretation yang betul. Tak ada kita bagi wrong interpretation. Kalau you bagi terlalu cerah sangat, kadang-kadang kita nampak ada benda foreign body. Sedangkan kalau kita adjust, benda tu tak ada apa-apa. Ataupun you buat terlalu dark, gelap sangat, ada thrombus kat situ pun kita tak nampak. Boleh jadi juga. So kena adjust bagi nicely dapat. Benda ni bukan one day punya knowledge. You have to do multiple times. Mungkin baru dapat dia punya skills tu slowly. Tapi kena rajin lah. Kena rajin. Kalau duduk saja-saja dekat non-respiratory area tu, patient-patient tu hang buat je echo free je. Dia dapat free echo, at least you pun dapat knowledge. Okay. So nobology dah tahu. Next adalah kita punya probe. Kita punya probe ni, kita ada kat sini 3. Basic ada 3, kebanyakan machine ada 3 lah. Ada certain je, sometimes sampai 4 ataupun 5. Depends dengan duit yang dia ada banyak mana nak beli. Okay, kalau curvilinear ni, nama dia curvilinear probe sebab bentuk dia curve. Bulat. Bentuk curve separa bulat. Ni kita panggil, kalau anatomy dia, ni adalah dia punya footprints. Benda yang dia akan scan. And then this is dia punya body. Make sure clean lah. Lepas guna mesti cuci balik. Dan ni adalah marker. Kau nampak line dekat sini. Sini. Ada line. Line ni, marker ni reflects apa yang dekat image, kat screen kita. So benda ni, ada bulat ni, screen marker ni adalah correlate dengan kita punya perkataan logic V ni. Kalau Mindray dia tulis M lah. Kalau ni GE dia tulis logic V. GE. Yang kuning ni just reflects dekat kata center of your probe. So senang lah kalau you nak buat prosedur. So letak benda yang you nak cucuk ni betul-betul kat tengah supaya you nampak dekat screen.
Okay. So, benda yang letak kat sini, make sure letak something yang gel boleh, water pun boleh, depend. Just nak bagi medium untuk sound tu transmit. Okay. So, benda ni low frequency ke high frequency? Low frequency. You boleh tengok dekat kita punya screen, ditulis kat sini. FRQ 4.0. Low frequency. Kalau saya tukar ke Echo Probe, pun dia tulis kat situ low frequency. Kita boleh tengok. Kadang-kadang kita tak ingat. So 3.5. Frequency it just mean that dia punya power to go there, untuk pergi masa scanning tu tak setinggi linear probe yang lagi higher. Penetration is deeper lah. Dia boleh frequency, higher energy, boleh penetrate lebih dalam. Dia boleh masuk dalam. Frequency, penetration lebih rendah lah. So, nanti kalau tengok yang linear probe, dia penetration dia sikit. Nanti korang boleh tengok sikit. Nanti kita tukar probe. Baru boleh appreciate lah. Dia kadang-kadang boleh cakap ni macam tak faham kan. So yang ni macam tadi kita adjust sampai 30 cm. Dia boleh go deeper structure untuk yang low frequency. Untuk Echo Probe, ni footprint dia kecil. So you boleh, bagusnya dia boleh pergi in between kita punya rib cage. Nama dia bukannya echo sebab dia buat echo saja, kita boleh buat juga tempat lain. Contoh maybe kita selalu nak buat dekat frontal lens, tengok dia punya brain. Nama dia sebab dia selalu buat echo, kita panggil Echo Probe. Kalau pitch kita taklah panggil Echo Probe kan. Nama dia face array, nama betul dia. Sebab bila kita dekat image, you tengok dia punya tu mencapah macam tu. Daripada kecil ni dia mencapah besar macam tu. Face array. Dan kalau perasan dia punya logic V ni dia berada di belah kanan. Yang tadi belah kiri kan, masa yang curvilinear. So belah kanan dikorelate dengan kita punya marker ni. So Echo Probe dia pelik sikit. Default dia memang akan belah kanan, marker ni, mark dia. Sebab nak korelate dengan height. Okay, so yang ni pun low frequency. So sebab height kita kat dalam, so untuk deeper penetration. Okay, untuk linear probe nak kena tukar probe, nanti saya tukar ni. Linear probe dia adalah high frequency sebab kita nak tengok superficial je. Kita nak tengok thyroid, kita nak tengok IJV, kita nak insert femoral line. Saja very superficial. So dia boleh go deeper, paling maksimum pun dalam 7-8 cm. Kalau yang ni sampai 30 cm di dalam. So high frequency bagus untuk image yang dekat superficial. You nak tengok you punya limbs, you punya fingers, toes, boleh guna yang superficial linear probe sahaja. Okay. Apa lagi satu probe yang kita ada selalunya dekat hospital? Bukan dekat ED lah, yang you orang tahu. Ada? Cakap kuat sikit, jangan malu. TVS, transvaginal. Nama sebenar dia bukan transvaginal, nama sebenar dia endocavity. Tapi sebab kita selalu guna kat endocavity sebab dia masuk kat dalam cavity. Lubang-lubang lain pun boleh masuk. Tapi kita guna adalah ONG biasa guna untuk vagina lah. Nak buat transit. Dah masuk umur kan, masuk dalam kan. So dia endocavity. Endocavity is low frequency. So sebabnya dia macam Echo Probe juga, tapi a little bit longer punya probe dia. Yang footprint pun kecil kan, transvagina. Nama sebab kita selalu masuk vagina kan, sebab tu nama transvagina TBS. Tapi sebenarnya endocavity. Cuma yang tu kena pakai kondom lah supaya make sure you punya probe kita tak kotor, at least boleh tahan lama. Okay. So macam tadi saya cakap, benda ni elektrik masuk, dia akan vibratekan kita punya kristal. So make sure jangan jatuhkan dia. Kalau jatuhkan dia, kristal-kristal bawah getah ni dia akan bergerak, split, pecah. So nanti dekat image you akan nampak one line hitam macam tu. So make sure jaga betul-betul. Sebab kalau dia dah ada artifact pecah tu, dia akan nampak hitam, you tak boleh nak baiki pergi susun balik kristal kat situ. You kena tukar the whole probe, which is very expensive. Mesin ni dia ada 2 je tempat probe punya docking. Kalau certain mesin dia ada 3. So every time nak tukar, nak guna, katakanlah nak guna linear probe, you kena tukar either one untuk masukkan.
Kalau Mindray atau GE yang lama, dia memang dah ada 3 slot siap-siap. So kalau macam ni, make sure you, kalau nak tukar tu, make sure tengok betul-betul lah. Jangan tutup mata je, selak-selak je. Nanti kan dia punya button-button kecil-kecil kat wire-wire kat sini, nanti patah pula. Dia punya pin tu Pin rosak. dekat dalam tu. The whole thing rosak. Dan untuk set, Unless awak nak jual kereta masing-masing untuk ganti yang baru. kereta kancil pun rasanya, tak tahulah, lepas kita jual. Mana bawa kancil lah budak-budak ni. Oh, okay. At least Honda. Honda lah. Toyota. Yelah, saya kancil lagi dulu. Okay, so nomologi probe tahu dah. Safety kena jaga, kebersihan. Lepas tu keselamatan tu kena jagalah. So kalau nak tolak pun janganlah tolak laju-laju. Macam nak kejap Formula 1 pula. Dan make sure kabel lah, yang mana cabut sebelum tolak, cabut dah. Yang mana kena angkat off the floor, angkat lah. Kan? Sebab kena jaga macam ni harta kita. Kasi nak dapat. Kadang-kadang ni kita tak perasan dia punya tali probe ni. Kalau probe ni kena lalu dengan dia punya tayar tu sekali dua okey lagi. Kalau dah berkali-kali kali tu putih ni memang habis lah kita. Kalau you balut dengan seorang tip biasa pun rasanya dia tak boleh connect balik. Kena jaga. Ada nombor-nombor yang lain ni abaikan. Itu pun saya pun tak penting sangat untuk kita punya level. Just kita tahu which one frequency, which one gain. Itu pun dah cukup lah. Cukup bagus. Kalau register, nama dia akan keluar dekat atas. Okey. Untuk ED, lagi penting kita kena belajar untuk scanning adalah fast scan. Itu sangat-sangat penting. Memang bread and butter kita kan. Memang everyday kita akan scan fast. Fast kita cuma scan untuk patient yang trauma sahaja. Kalau you buat scan untuk non-trauma punya patient, contoh medical case datang kat abdominal station, you tak panggil fast. Kita panggil ultrasound abdomen bedside. Fast cuma guna untuk trauma. Sebab nama penuh dia pun adalah assessment sonografi in trauma. So dah nama pun in trauma, so guna untuk in trauma sahaja. Jangan mention dengan non-trauma case medical you boleh fast scan apa-apa. Tu tak correlate, tak betul. Memang benda yang sama, you tengok tempat yang sama, benda yang sama, tapi the title is different. Okay? So dalam fast kita ada 4 scanning area. Fast lah, bukan e-fast. Fast. 4 scanning area, dia ada right upper quadrant, suprapubic, left upper quadrant dengan epigastric. 4 area. Kalau e-fast maksudnya extended, kita nak tengok kita punya chest. Kita tengok pneumothorax dengan kita tengok hemothorax. So untuk level you all, kena master dulu at least you punya fast dengan abdomen. Because this one assessment masa kita nak tengok kalau patient datang dengan in shock, ada abdominal pain, takut dia ada intra-abdominal injury. Bear in mind, fast bukan based on one reading sahaja. Kalau negatif, it doesn't mean that patient ni okay, abdomen ni no injury. Tak boleh. You kena buat serial. Even first negative, before patient discharge pun at least buat satu. Buat serial. Who knows, kadang-kadang ada bleeding yang kita tak dapat detect initial. Okay? Dan juga, sometimes kalau patient retroperitoneal bleed, kita memang akan dapat negative fast. Buatlah 4-5-6 kali tapi keep hypotension, keep tachycardic. So kena think of possible retroperitoneal bleed, which is dekat belakang. Memang tak akan nampak. Ataupun yang tu lah, retroperitoneal ataupun kena buat serial lah, at least 2. Minimum paling kurang 2. And then is operator dependent. Mungkin junior buat negatif, senior buat positif. Maybe it's degrees progression ataupun memang initial pun tak nampak, incompetent buat. So mesti kena buat multiple time lah, jangan buat sekali saja. Okay, siapa nak jadi volunteer ni? Nanti kita rotate. Rotate model ada rumah apa? Kita tengok kadang-kadang ikutlah. Kadang-kadang dia punya kardiak nampak cantik. Oh, nampak cantik. Tengok macam mana. Kita belajar fast dulu. Nanti tu buka lah. InsyaAllah tak confuse kita orang lain. Okey bang. Selesa. Selesa. Tak. Tak selesa.
selesa. Tak selesa pun bertambah lah. Okey. Kena appropriate exposure. You orang tengok sana pun tak apa. Tengok email nanti kita fokus. So appropriate exposure before nak mula apa-apa, at least kalau patient sedar, make habit konsep. Saya nak konsep perut, buka baju sampai. Kalau dah trauma sometimes kita expose kan. At least you nak scan, you expose yang tempat scanning sajalah. Kita nak jaga punya patient juga. Okay? Tapi tanya patient, sakit kat mana-mana ke tidak. At least tempat yang patient sakit tu kita examine, kita scan yang last sekali. Kalau tidak nanti you dah scan tempat sakit, tempat lain yang tak sepatutnya ada injury pun kita sakit-sakit. So kita nak prevent macam tu. Okey, kalau So kalau pas kita Eko, sebab eko kita usually tak buat dekat patient yang trauma. Sebenarnya kita buat sebab trauma, patient usually ada kepala, ada pot. Kan kita nak scope patient. Echo pun ideally kadang-kadang flat, tapi kadang-kadang untuk keselesaan patient boleh lah naik sikit. Atau kalau dekat tempat eko pun dia letak bantal. Tak ada. Sebab dia masalah ultrasound ni, your organ akan shift dengan your position. Kalau you flat, you buat echo, your heart will be somewhere up here. Tapi kalau baca buku teks pasal echo, dia akan kata echo dekat second intercostal space dah boleh nampak. Sebab patient flat. Tapi kalau patient even at 20-30 degrees, the heart will, gravity, heart akan turun. Second intercostal space tak nampak. Kadang third, fourth intercostal space baru nampak. So that's why kadang-kadang you kena correlate between patient position dengan ultrasound finding. Sama macam PAS. Buat PAS patient menggunakan degree, takkan ada free fluid kat atas ni. Tapi fluid akan ada kat pelvis. That's why tak boleh. Bila buat PAS tak boleh. Nak buat atas je lah. No, you have to buat everything. Tak nanti ada surprise. Itu yang kadang-kadang boleh miss benda. So kadang-kadang kena correlate benda macam tu. Kadang kenapa ada tadi ada kat atas, lepas tu scan ada kat bawah je. Sebab mungkin tadi awak buat patient flat, lepas tu patient dah duduk sikit, dia ada kat pelvis. Okey. So kalau nak scan fast, selalunya saya start on the right side patient lah. Tapi depends. Kalau injury di belah kanan boleh start mana-mana asalkan area yang awak nak scanning tu covered. Mesti right upper quadrant, left upper quadrant, epigastric dengan suprapubic. Okey, katakanlah patient sakit dia kata on the left side, kita start on the right side. So untuk left upper quadrant kita nak tengok dia mesti ada 3 area. 3. Kalau negatif 3 ni baru boleh kata negatif at that area at that time. Katakan you scan pukul 8 pagi, 3 area ni negatif tak nampak. Okey, pukul 8 pagi negatif. Pukul 9 scan lagi. Oh, positif dah nampak. So, sometimes progression of the disease. Mungkin mula-mula tu dia tak bleed. Dia bleed slowly until scan pun tak nampak. Later dah banyak fluid accumulate baru nampak lagi pronounced. Okey? Macam ECG lah. Kena ada date kan. Sebab ECG at this point will be okay. ECG at another point will be okay. So, kalau belah kanan, you ada liver. A very huge organ. First ni kita nak tengok solid organ punya injury. Kita bukan nak tengok bowel punya injury. Bowel kalau banyak sangat, baru dia akan nampak fluid dia. Okay? So, kalau untuk the right side, sebab liver dia besar, dia akan a little bit lower compared to the left side. Okay? Roughly dekat dalam estimation rate kita, 10 hingga 12. Area scanning pun dekat anterior to mid. At that area saja. Kalau belah left baru kita little bit posterior. Okay? So you kena tengok letak dekat mid axillary. Mid axillary, cari kita patient punya kidney. Right kidney. Ni right kidney. Tip of liver. Dan juga ini nampak. Ni diaphragm, subdiaphragmatic. Ni diaphragm, nampak tak? So, 3 tempat kita tengok, make sure tip of liver. Dia punya pas cantik. Diaphragm nampak. Macam betul tadi. Dia liver all the way bridge. So susah nak nampak diaphragm. Yang ni you can see the diaphragm quite clearly lah. Betul? Okay. Image ni, is it appropriate to comment ke tidak? Kenapa? Sebab
Ini head and setak. Ha? Image ni rasanya appropriate tak? You nak komen? Cukup tak? Cantik tak? Depth, yes. Ni you rasa you nak komen ke belakang ni? Tak ada kan? Tak penting kan? Ini tak perlu. So kita kena adjust. That's why saya kata depth yang kena appropriate. Kalau 20 kita nak tengok yang atas je, tengok je dia punya kidney, dia punya Malaysian pouch tu kecil je. Sometimes kalau very sikit-sikit punya free tak nampak. So kena appropriate. At least third of your image screen. So dalam 15, 16 tu pun dah dapat just nice. Punya right kidney dengan ni. Katakanlah tu shallow, you tak nampak pun dia punya ni kidney dia punya tu. Kan? So kena adjust sesedap rasa lah, secukup rasa. Tu third. Ini kena nampak semua. Just ni. Okey, yang belakang ni apa? Putih ni. Nampak titik tu, garis-garis putih di belakang tu. Apa tu? Ha? Apa dia? A-line. Kan? Ribs. Kena ada di depan. Apa tu agak-agak? Ribs kat depan, kat belakang pada ribs. Kat tengah apa? Attach ni. Vertebra. You kena ingat, ini skin. Atas ni adalah skin, ini probe kan? Ini skin, fat, lepas tu ni muscle. So dia sampai ke liver. Masuk dalam lagi adalah kidney. Dalam lagi adalah kita punya vertebra body. So daripada lateral ke medial. So dia slice macam ni, dia potong macam tu. Dia tengok benda apa. So lateral ke medial. Kalau you letak macam ni, macam anterior ke posterior. Dia masuk macam tu, finish dia. Okay? So letak, tengok, just nice. Nampak kidney, tip of. So dalam right upper quadrant, first kalau mula-mula fluid nak nampak adalah dekat tip of liver. Tip of liver, nombor 2 adalah patient punya diaphragm, subdiaphragmatic. Last kali baru masuk ke Mauritian pouch kalau banyak fluid. So kalau you dah nampak Mauritian pouch ada fluid, maksudnya dah banyak dah bleeding dekat dalam abdomen sebenarnya. Okay. Ni. Nampak tak putih ni? Mana? Yang tempat cursor. Inilah diaphragm. Subdiaphragmatic. Selalunya kita tengok Mauritian pouch negatif, kita kata negatif. No. Dia mesti ada 3 tempat ni negatif. Baru boleh conclude this is negative at that area. Jangan pula buat yang ni je. Left side tak buat, suprapubic tak buat, pericardial tak boleh juga. So you kena complete all the four area, and this area ada 3 je. 3 side. Okay? Clear? Clear ah? Okay. Next adalah kita punya patient punya suprapubic. Kalau macam saya suka pusing supaya saya tak tertinggal. Tapi it's up to you, you nak pusing kanan, pusing kiri, pergi belah sana dulu lah, buat kurang 4 segi kata. It depends. As long as you cover 4 area, jangan tinggal. Untuk mudah ingat, saya akan buat suprapubic. Aku banyak kali. Dia mesti 2 view, wajib buat. Macam tadi 3, tak ada sunat-sunat dah. 3, sini 2. Dia mesti transverse, just above the pubic symphysis. Landmark dia, rasa pubic symphysis just below it. Jangan atas pubic symphysis. Pubic symphysis tu bone. Dan awak tak akan nampak apa-apa lah shadow. Just below the pubic symphysis. So pubic Above lah. Below tempat kencing. Okay. So pubic symphysis asasnya adalah urinary bladder. Kalau you take sikit, you akan nampak patient punya prostate kalau dalam lelaki. Bukan uterus kan? Kalau ada kata, kenapa ada uterus? Kan nampak pandal pula, itu uterus. Tak ni prostate. So kalau dalam transverse view, dia akan ada free fluid dekat belakang punya pay attention kat Dr. Tati punya probe, macam mana Dr. Tati transition from transverse to transverse kan? sagittal. Ni transverse. Yang ni first view. Saya buat side by side supaya you nampak. Ni transverse yang belah kanan tu adalah transverse tadi. Then kita turn 90 degrees in the same area. Tak bergerak tau, just pusing je. Pusing 90 degree. Sini, transverse. 90 degree. Betul-betul bawah umbilical.
Tempat yang sama juga kita akan tengok bahagian posterior urinary bladder. Kalau ada free fluid. Macam ni nampak kita adjust depth sikit. Nampak. Sekarang prostate dia duduk di sebelah kanan. Kan? Dia punya Prostate dekat bawah kan? dia punya marker mesti towards patient head. Patient right, yang ni mula-mula transverse, dan patient head ke atas. So akan nampak free fluid dekat sini. Suprapubic kena buat lah dua-dua view. Tak perlu serentak macam ni, tapi kena buat dua-dua view. Tak perlulah letak dua-dua macam ni. Buat satu image pun boleh. Tapi saya nak comparekan, at least saya buat transverse dan longitudinal. Mesti have to. Okay? So tengok ada free fluid ke tidak. Kalau dekat female, kita tengok dekat kita panggil apa kat situ area nama dia? Pouch of Douglas, POD. So tengok dekat POD untuk dia punya Tak, prostate normal size lah. normal lah ni. Jangan risau, muda lagi. Kalau dah Orang macam kena berterima kasih. Dia tak pernah tunjuk prostate dekat orang lain. Orang, mak dia pun tak pernah tengok prostate dia. Dia pun tak boleh tengok. Dia pun tak pernah tengok. Okay, kalau prostate orang tua, contoh BPH, so dia akan bulging. Dia akan bulging masuk ke dalam urinary bladder. Normal lah. So, next adalah kita punya left upper quadrant. Bahagian spleen punya area. Untuk spleen punya area, spleen kita kecil compare dengan liver. So, a little bit higher. Nak push kita punya kidney. So, a little bit higher dalam 8 hingga 10. Different dengan right side, this one adalah mid to posterior punya axillary line. Kat sini, anterior to mid kan? Ni, mid to posterior. And then, how you hold dia punya probe, you bukan cut macam ni. Kalau cut macam ni, macam you cut macam ni. Kan? Tapi kalau bahagian left upper quadrant, usually kita slant sikit. Kita slant sikit. Kita buat macam tu. Macam ni. Tengok probe Bukan position macam tu ni, lah. Dia bukan straight. Dia macam tu. Posterior axillary line and sometimes the probe menghala ke depan juga. Dia angle sikit kan. Dia bukan macam tu. Dia angle sikit. Sampai sometimes kalau dia lemah, you touch the bed, tak apa. So akan nampak yang ni, make sure you nampak left kidney mesti nampak inferior pole, ujung dia. Sebab tadi belah kanan kita nampak inferior pole of liver, sebab liver tu dah cukup besar. Inferior pole, inferior lobe dia tu pun dah cover dah kidney dia. Tapi yang ni spleen kita kecil. That's why kita kena cari inferior pole of kidney, left kidney. So this is the inferior pole, splenic. So yang ni adalah splenorenal angle. Sebab belah kiri kan tak ada liver. So the kidney and spleen is higher up in the rib cage. So kalau awak nak scan macam awak scan right kidney, akan obscure by ribs je lah. So spleen, ini diaphragm. Dia nampak diaphragm. Ni. Nampak tak hypoechoic macam C-shape tu. Ni, kat sini. Subdiaphragmatic, sama juga. Kalau untuk belah kiri, first accumulation fluid dia dekat subdiaphragmatic. Lepas tu dia baru pergi ke splenorenal angle. Different dengan kat sini tip of liver, subdiaphragmatic baru Mauritian pouch kan. Yang ni little bit different. Yang ni subdiaphragmatic dulu, baru splenorenal angle. Yang ni adalah kita punya vertebral body, bawah ni. Betul? Boleh? Clear? So kalau negatif subdiaphragmatic dengan splenorenal angle, baru boleh kata negatif fast scan at that time, at that area. Okay. Next adalah epigastric. Epigastric dia punya kena dapatkan kita punya liver dulu. Liver is benchmark kita, landmark kita. Tak payah scoop dalam-dalam sangat sebab patient akan sakit. So you just flatkan you punya probe. This is the liver. Liver kan? Left lobe kan? Rendahkan sikit, flatkan awak punya probe. Sakit tak? Ha? Dalam 45-30 macam tu.
Nampak? Tak payah scoop. Dia dapatkan liver, Flat sini. flat kan aja. Rasa sini sternum tu bawah sikit pada sini sternum. Okay. Perut macam ni. Rendahkan sikit. Rendahkan dia. Kita bukan nak aim nak nampak semua structure. Kita nak nampak pericardium. Kita nak buka pericardium fusion. Mau kalian tempo naik. Kita tengok dekat antara yang paling mendekati dengan kita punya left lobe adalah right chamber kita. Right ventricle. This is your RV. This is your LV. So kalau ada fluid antara liver dengan RV ni akan ada anechoic lesion, anechoic fluid warna hitam. Okey. So nampak ni liver, ni RV. So nampak dia pericardium. Kalau ada fluid adalah separation dekat situ. Okey, untuk fast clear. Dia ada 4 je kan? So kita punya right upper quadrant, suprapubic, left upper quadrant dengan epigastric region. So kalau dalam extended, which is kita nak tengok sama ada pneumothorax ataupun hemothorax. So nak jimat masa sebenarnya sometimes lepas you buat right upper quadrant punya scan ni, kan? Naik atas sikit je. Okey, tarik nafas. Yang kita duk kata curtain sign tu, nampak tak tarik nafas? Benda ni menutup liver. Ni liver kan? Okay, tarik nafas, dia tutup. Macam curtain sliding door kita kan? Kan kita tarik, tutup kan? Macam tu lah. So dapatkan liver, ni liver kita. Ni liver. Tengok sambil tarik nafas. Tutup kan? This is just a pleura bergerak menutupi kita punya liver. Dia atas sikit. Kalau dapat ni, naik sikit je. Biasa dengan rat contoh tu dia bikin lagi. Rat per quadrant. Tadi awak nak scan ni kan? Awak nak scan ni kan? Naik atas sikit. Naik atas sikit je. Sampai nampak. Tengok. Pay attention dekat sini. Tu. That's the curtain. Ha, ni curtain. Ni. Ni tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka curtain, tutup curtain. Nampak? Nampak? Okey. Itu kalau ada maksudnya tak adalah pleural effusion, tak adalah hemothorax. Satu lagi nak confirm, kadang-kadang kita akan nampak kalau dalam lung banyak air, dia tak akan bagi kita punya sound wave penetrate masuk dalam. Kalau ada fluid, contoh ada hemothorax. Hemothorax kan fluid kan, dia akan allow penetration sampai dia hit kita punya vertebral body. So kita akan nampak fluid accumulation yang floating kita punya lung nanti. So kita akan nampak spine. So kita panggil dia spine sign. Kalau dalam normal, spine kita ni, vertebral body ni hanya nampak sampai liver saja. Dekat lung tak akan nampak. Memang tak nampak kan? Belakang ni tak ada apa-apa. Tak nampak macam spine vertebral body, macam bonggol-bonggol kan? Kalau dalam fluid, ada fluid maksudnya pleural effusion, ada hemothorax, maksudnya akan nampak spine vertebral body ni selepas diaphragm. Selepas atas lah. Diaphragm ni continuation, you punya vertebral body ni sepatutnya berhenti dekat liver kan, kalau normal. Tapi kalau ada fluid dekat lung, awak punya vertebral body ni sampai ke atas ni pun nampak. Itu kita panggil spine sign. Yang penting ni curtain dulu kena recognize. Kalau curtain sign absent, maksudnya ada fluid. Curtain sign present, tak ada fluid lah. Itu kena. Sama juga. So lepas buat yang right upper quadrant, naik atas. Tu extended fast lah. So lepas dah buat ni, naik atas. Buat curtain sign. Sama juga dengan spin tadi. Kan? Awak punya sphenoid ankle. Tarik nafas. Kan boleh bergerak. Nampak spin, sekarang tak nampak spin. Curtain sign. Boleh appreciate dah. So selama ni, hopefully ilmu yang Curtain yang korang nampak, ini curtain yang sama lah. ke memang sebelum ni curtain yang lain ke? Jadi Selama like, ni tu dia jadi dalam dekat atas. tracking kan, curtain sign tu hopefully curtain yang sama lah. Okey. Next adalah macam dalam extended, kita nak tengok sliding sign. Sliding sign untuk indicate sama ada pneumothorax ke tidak. Usually air dekat atas kan. That's why kita scan dekat bahagian atas, bawah kita punya clavicle. Dekat atas. Okay. Sliding sign maksudnya dia movement of ear pleura. Pleura parietal dengan visceral. Dekat Nampak sini. line putih ni.
Nampak ni dekat kesel saya. Yang nampak shimmering. Ni Kilau-kilauan. ready. Saya zoomkan. Dia bernafas. Perasan tak dia ada macam the sliding tu lah. Nampak? Ni, sini. Can you appreciate the sliding? Nampak ah? Hopefully sliding ini jugalah dah nampak selama ni. Betul ah? Bukan nanti sliding. Takut baru macam punya benda selama ni bukan Tak nak ni mengaku. sliding yang aku nampak. Tapi Saya- tak apalah. Keep it to yourself. Saya- Jangan buka keaiban sendiri. So yang hitam ni adalah kita punya ribs. Ni first ini yang above punya rib, ni lower punya ribs. Ni in between ribs kita nampak yang pleura sliding sign tadi. Appreciate the sliding side. So the sliding side tu because kan between the parietal and the subpleural ni is a potential space. So there shouldn't be anything in between. Kalau rajin slide je lah sampai habis. Or ada fluid. Tadinya kita buat yang atas ni kan. And the pleura tu akan visceral parietal is separated and you will lose the sliding punya So kalau artifact lah sebenarnya, ada sliding artifact. So kalau dia ada, then indicate that okay lah. Kalau dia tak ada, suggest ada pneumothoraks lah biasanya. nampak je sikit je tu. Dia buat bukan belah kanan saja, buat dua-dua belah Sometimes sebab dia movement of pleura. Movement of pleura katakanlah walang ventilation, you eager first time dapat intubate. Jolok sampai ke dalam you punya ETT. Dah ventilate walang. Belah kiri tak ada movement, tak ada. You tak ventilate belah kiri. So belah kiri boleh absent of sliding, boleh jadi. So sliding tu means that aerated lung. Maksudnya your pleura intact, tak ada pneumothorax and your well aerated you punya lung. So kalau macam pleurodesis patient yang TB ataupun patient yang ada recurrent pneumothorax pun dia akan buat pleurodesis. Pun tak akan bergerak dah lah sebab dia dah gam kita punya parietal dengan ni kan. So kalau no sliding still have to correlate clinically. Kalau patient tu post intubation, nampak chest rise on the right saja, most probably takut one lung ventilation. Boleh jadi ataupun memang dia ada pneumothorax. Jangan. So kalau dalam fast dengan extended fast ada lengkap dah lah kan. Kita buat right upper quadrant, kita buat suprapubic, kita buat left upper quadrant, kita buat epigastric dan kita extend kita punya untuk tengok pneumothorax dengan pneumothorax, right and left. Okay, clear? Betul? Right, kalau kita scan on liver kan, kadang-kadang kita kena tengok Tak. Dalam fast kita tak komen. Good, yang tu untuk abdomen. ultrasound abdomen. Yes, ultrasound abdomen. Contoh katakanlah, jadi kita tengok dalam patient yang datang dengan acute abdomen, kita nak tengok ada cholecystitis, ada stone ke tidak. Itu bukan dalam, kita tak komen dalam fast lah. Fast ni, Kita tengok fluid. ya. Pas ni nama dia Nama macam dia trauma. trauma kan. Nak tengok patient ada briefly ke tak dia sebenarnya. Sebab tu bila you start tengok benda lain macam sliding side, dia jadi extended fast. Fast per se, entry fluid dan cardiac temporal. Okey. Siapa nak buat? Boleh. Boleh? Tak boleh pun kita Tak bagi. boleh pun boleh juga. Nak buat ya? Hari tak boleh. Just buat right upper quadrant. Right upper quadrant saja. Okay, is it a good image or not? Tengok kat sini je. Tak payah tengok skrin. You can watch lah, orang lain tengok kat situ. Then, especially echo. Masa saya dulu mula-mula, punyalah fokus dekat skrin ni, heart tu dah stop kena. Kenapa jantung tak bergerak? Kenapa patient tu nak assistole? So, Ejection fraction zero lah. Ejection at least fraction tengok juga lah patient. Adakah liver je? Good. adequate ke tak you? Adequate tak? Dapatkan kidney dia. Kidney. Okay. Makan sikit. Liver dah nampak. Movement. Dia kena fine tune. Lembut sikit. Lembut sikit awak punya wrist. Dia jangan rigid lah. Big to the You make comfortable yourself. Sesakan dia. Just Macam mana? Okay. fine movement lah. Jangan dapatkan. Is it appropriate ke tidak? You rasa you macam fokus sangat ke that particular ke ataupun you nak adjust you punya knob dekat sini? You adjust apa? Depth dekat sana. Depth. Ini gain.
brightness. Okay, good. So nampak tip of liver, nampak the whole kidney, tak nampak kidney. Straight dia kena straight. Oh, tak boleh macam tu. Straight. Kalau dia angle kalau belah sana. Ini so straight. Nampak yang punya Celery line. right kidney. For right side, need celery Mid line. kan? Posterior belakang. Anterior depan sangat. Kalau anterior ni yang just nampak liver. So mid. So nampak the whole kidney bean shape. Nampak tip of liver. Nampak subnephromatic. This is your patient spine. Spine. Okay. Kena make sure at least It two-thirds takes of it. practice lah. Lepas tu kita galakkan orang buat. Kadang tengok orang buat lain, dia sendiri Next. ni lain. Buat left. Awak buat nanti kemudian. Buat left apa quadrant? Left apa quadrant? Thank you. Yes. 3 tempat ni negatif, tak ada free flip, baru boleh kata there is no free flip. That area, that's right. Okay, buat left. Rambut je. Tak apa, rambut dia juga. Rambut mana saya tak tahu. Saya suruh shave semalam. Dia dah cakap shave. Dia tak shave. Okay, so apa mistake yang Apa pertama? mistake yang pertama? Nampak? Apa mistake yang very obvious? Satu email dah. Apa scan sikit ha? Dah kiri kan kita belakang sikit kan? Kita belakang sikit. Okey. Awak rasa apa yang sebab? Apa yang salah? Ya. Maka dia terbalik. Bulat tu kat betul. Mai tu dekat. Ke kepala, ke kepala. Kan? No, yang ni. Panjang line tu. Tak arah kepala. Ni line ni tau. Line ni. Line ni. See patient right? Patient head. Baru dapat screen ni. Cuba dapatkan kiri. Ini posterior. Cuba dapat kiri. Maksudnya kena ke belakang lagi. Ni? Dah jadi macam nak peluk tadi. Belakang. Tak, betul. Dia kena kadang-kadang macam kena bukanlah peluk tapi kena ke belakang. Ni left kidney, ni left kidney. Ni spleen. So kalau image yang betul, you kena nampak, just keep nampak tip of kidney. Tak boleh just keep pusing-pusing. Tu? Tu? Ni? Uriner. Ni nampak diaphragm. Ni diaphragm. Kita nak nafas jangan ketat. So at least kat sini actually kita boleh komen sekali dengan extended fast dah. Tak payah dah nak buat habis kat abdomen, lepas tu buat lagi sekali di sini. So, kita just naik sikit. Nampak dah awak punya bahagian lah. Okey. Dapat? Betul? Okey. Mari. Buat super buku. Lepas ni kita belajar echo. Kalau dia masa baru kita tengok apa yang you order belajar. Oh, okey. Okay, buat super public. Dah. Ni semua bau-bau ni. Tu? Ini bladder. Urinary bladder. Kita Urinary ada bladder? gall bladder juga. So urinary bladder. okey. So kena mention specific. So, saya nak ini Okay. Ini tak cukup depth dia. Awak tak nampak dia punya. Okay. Betul-betul transverse. Okay. Cuma ni transverse. center. Rahim nak cari apa? Prostate. posted. Tak perlu cari sebenarnya. Saya kena tapi transverse kan? Tak, transverse lah ni. transverse. Longitudinal. Dua Sekarang macam nak ni. set kita. Musik. Tapi macam yang tadi cakap tadi, 15 ni dia too shallow untuk kawan awak. Dia kena lebih sikit. 16 atau 17. Baru boleh nampak prostate Dia tu. jangan lari-lari. Dapatkan kembali ke belakang jalan. Buat transverse balik. Okay, transverse sakit. Lepas tu jangan tekan kuat sangat. Kadang be aware of the pressure that we put. Sebab kadang-kadang sakit. Okay. Especially kalau So, dia, kalau dia, awak dia penuh kan.
Lepas tu baru rotate. Nanti lagi. Rotate Rotate. Slowly. Dia akan jadi tengah. Kalau betul-betul transverse Kenapa dia lari? tangan awak lari. Transverse. Kita transverse. Transverse kan? Tengah-tengah kan? Tak lari? Pusing tu? Pusing. Oh, pusing tu. 90 degree. Okay, pusing 90 degree. Okay? Allah Akbar. Allah Akbar. Kata kencing ke situ. Jangan ya. Patut kena positivity siap-siap. Jadi clear. Okey. Dan kita akan nampak free flick ada dekat sini. Bawah belakang kalau ada. Yang cross stick. Sometimes kalau fluid tu banyak, Oh, okey. Kalau transverse tu, transverse. biasanya power tak nampak dalam Yeah. ultrasound. Sebab dalam Tapi bila ada fluid, So, kita akan tengok free flick kat sini kan? yes. Okey. bila balik? Ni Aris. Foto dia. Dah start kerja, start dulu. Kita belum faham. Buat aplikasi kerja pula. So cari your landmark is your left loop lever. Rasa picture, kalau saya lah nak senang, rasa picture punya semester tu dan just below it. Okay. So nampak Dan satu dah nampak left loop lever kan? Ini lever. Okey, tengok ni. Dah Flat nampak kat left loop sikit. lever, So, baringkan Flat kan. slowly Slowly. nanti nampak okay tu. Dah nampak? Oh, okey. Nampak? Nampak tak hard dia bergoyang-goyang di bawah ni? So this is your left loop. Yang paling dekat adalah right ventricle. Right ventricle. Flat lagi sikit. Open up je punya right ventricle lagi. Ni, membuka sikit nampak. So kalau in between ni ada separation and echo weak, ini hitam, flat maksudnya ada pericardial Ada effusion. pericardial effusion. Pericardial effusion. Okay, clear. Dapat dah bayar. So fast mesti tu baru fast. Standard maksudnya you akan tengok macam punya dekat dia punya sliding sign kat atas. Kalau rajin buat dah slide sampai habis. Kalau tak dia ikut je lah. Okay. Fast. Alang-alang kat perut tadi tengok IVC tak? So, nanti kan akan sekejap. IVC bukan dalam fast punya assessment. Ini kalau patient in shock, nak tengok patient ada volume atau tidak. Tengok IBC. IVC. Kalau IVC, kalau saya akan start dengan transverse dulu. Transverse. Macam ni. Dan identify your aorta dengan IBC Yang ni. transverse position. Transverse. Lupa makan. Pegang. Pegang. Pegang macam pegang perut. Sekarang dia dalam kedudukan transverse, lepas ni dia akan Ni. rotate punya probe. Ini apa ni? Yang dekat sini. Descent. Inferior vena cava. Kan? You kena imagine ni. Ni kita letak probe macam ni ni. Ha? So nampak skin, lepas nampak skin nampak liver, lepas tu nampak vessel, lepas vessel apa? Vertebral body lah. Spine kan? Ni dah spine. Aorta dia kat sini. Belakang sekali. Ni aorta. Ni IBC dia. Visi sini. Ni dah spine ni. Dekat macam ni kan? Right side. Anterior posterior. Towards the left Tak, side. anterior posterior. Dekat macam tu. So sekarang tengah dalam transverse Okey, Rahim akan pusing. pusing probe to 90. Pusing 90 degrees. Dia tak bergerak. Dia just pusing kaki. Pusing. Pusing. Pusing macam ni. That's the movement. Je. So daripada sini, nampak ada dia tilt ke kiri atau tilt ke Tu kanan. aorta. Kiri. Kalau ada tilt ke kiri, dia akan nampak aorta. Aorta. Nampak tak? Dia pulsatile, the wall article.
Iota. Kalau dia lebih Ni tebal iota. kan, Ni iota. dia Nampak tak wall dia thicker? dan dia pulsating. Pulsating, okey. Okey, kalau IBC. Sekarang tip ke kanan. Okey, dia hilang, lepas tu muncul benda lain pula. Okey. The wall are thinner and dia pulsating juga. Kenapa dia pulsating? Sebab dia sebelah iota lah. So gegaran dia tu terasa lah. Kita nak nafas. So IBC dia cukup volume, tak cukup volume. Tarik nafas. Kawan awak ni ada volume, Volume cukup ni. volume. Cukup. Sebab- tu tadi tu dia punya IBC kissing. Oi. Ini tak kissing. Ini adequate volume. Even dia tarik nafas, bernafas pun tak apa nampak. Tak berubah kan diameter tak beza sangat. There's no difference No obvious variation. variation. Inspiration. So maksudnya volume tu Please. lah depan mentih ke apa. Sing. Tapi nampaklah variation movement. Tapi tak adalah kata ada volume sangat. So yang atas tu towards the hip tu yang belakang itu adalah actually where the IBC enters the heart. So kalau kita tip beras ni akan Yang nampak ni, iota. yang ni ini masuk ke right atrium lah. So ini IBC dia. Tengok dia tarik nafas, dia tarik nafas. Collapse. So take note lah position tu Ya. kalau korang nak check IBC. Okey. Ya? Yes, dekat situ. So yang ni kalau measure dia tak boleh based on one reading. Usually kita buat before you initiate fluid resusc, then you bagi fluid 2 liter, then you tengok ada respon ke tidak. Ada certain patient before fluid resusc pun you tengok dah di standard macam ni pun, how much bagi fluid pun nanti dia tak akan di stand macam mana. So dia tak boleh based on one reading. Based on sometimes dulu kita akan measure dia punya diameter kan, IBC 2.1. Lepas tu bagi lagi fluid 2.2, ada macam tak nampak difference sangat. Kalau you macam initial tu 1 cm, you bagi fluid dari 2, nampak dah perubahan. Sini dia fluid responder. Tapi measurement tu kalau one reading, it doesn't mean anything. So what kalau 1 cm? Tapi you kena compare, lepas you bagi initiate fluid resusc ke, inotrope ke, anything. So lepas, kena ada serial punya measurement. Bukan based on one reading sahaja. Kalau more than 50% tu maksudnya yang selalu kita nak komen kan. Maksudnya during inspiration, expiration, dia punya ni kissing dia tu. Kissing of you punya vessel tu. Nampak tak? Yang ni di standard kan? Okey, yang ni sebab yang ni dah nampak macam dia punya movement tu, kalau kita measure dia nampak more than 50%. So katalah ini fluid responder. So you bagi fluid, dia akan respon lah. Contoh kalau patient tu you measure dia punya changes during inspiration expiration tu sikit je. Maksudnya dia dah flat, dia dah gemuk dah. Kalau you bagi more fluid, dia tak respon sangat. Masa tu kita start inotrope rather than kita bagi fluid lain. So dia akan mengubah kita punya management. So collectible more than 50% maksudnya fluid responder. You boleh bagi fluid lagi. Kalau you punya collectible less than 50% maksudnya you bagi fluid sebenarnya dia akan overloadkan lagi patient. Masa tu kita start inotrope. Normalnya tak ada. Tak boleh. IBC awak dan IBC siapa yang kecil. IBC dia akan berbeza lah dari segi size absolutely. Sebab awak segi besar pada dia lah. So that's why now we stop measuring absolute IBC measurement. And even kalau nak fluid volume ni pun kissing dengan tak kissing je, more than 50%, less than 50% pun dah less useful lah. Sebab the issue with IBC ni operator dependent. Awak nak measure IBC dekat mana? Some say 2 cm per sehat, some say 4 cm per sini. Jadi measurement kena jadi tak uniform lah. So the only useful parameter now yang orang pakai basically kissing or not kissing. Kissing ada volume. Not kissing, kena tengok benda lain. Ada clinical parameters. IBC ni not as something magical as we thought few years back lah. Dia kena take with in correlation with other clinical parameters. At least just nak apply parameters. So
there are also a lot of factors yang akan kacau IBC. Patient tachypneic, patient intubated, kacau. Patient ada heart failure, kacau. Patient ada liver failure, kacau. So, kadang-kadang interpretation of IBC ni kena be careful lah. Dia tak se-universal dan kita sangka sebenarnya. That's why. Okay? Jangan bergantung pada IBC semua. Kita tengok benda lain. Examination betul lah. Okay. Okay dah. Sekarang kita tengok echo. So firstly first mesti at least once you graduate dari ED, make sure pass to tip of your fingers lah. Means the skills. You need experience, you need more practice nak dapat. Oh, boleh appreciate this is a free, this is a floating power, this is normal finding. Memang kena tengok based on your dia punya experience, dia punya skill. Rajin buat kat patient, at least boleh nampak lah. Patient yang, kalau you nak tengok yang free fluid untuk normal medical patient, buat dekat patient yang ascites. Macam itulah kalau patient trauma datang kalau ada free fluid. Kan floating kan, motion pouch ada fluid, tengok liver ada fluid. Atau CEPD patient pun boleh juga. Okay, kita tengok dulu. Ada sometimes echo kena ambil heart online. Ada orang hati dia cantik, jantung dia tak cantik. Dalam echo lah. Tak adalah kata perangannya. Okey. Kalau dalam echo, yang lu perasan dia punya tu marker still the same. Belah kanan patient to patient head. Tapi dia punya landmark dia tu yang berbeza. Landmark dia dekat belah kanan. Yang tadi kita punya perkataan logik tu belah kiri image. Okey. Untuk start, dia kalau dulu masa mula-mula untuk first timer, start daripada atas. Start daripada atas, slide sampai nampak something is moving, then you stop. Then kita adjust. Something is moving. Then kita adjust kita punya image. This is parasternal long axis view. So, macam cakap dulu ni, kalau pisang lah. Untuk pisang pun dah klasik. Semua orang tak makan. Pisang, potong panjang macam nak buat banana split. Okay, so perhatikan marker is pointing towards left right shoulder. And then, this is the view that you should aim for. Dan kena recognize lah this view and boleh namakan structure dalam view ni. This is parasternal long axis. Sebab parasternal and cut the heart in the long axis lah. Okay, so perhatikan berhati adjust pun macam mana untuk dapatkan view cantik. Adjust sikit-sikit je. Tak ada gross movement, semua fine movement. Ha? Okay. Okey. Ini ada parasternal macam Dr. Faris cakap. Tekat buat macam banana split kan. So apa yang nampak, kita akan nampak dia punya patient punya left atrium. Good. This is your mitral valve. Yang ini left ventricle ni RV. Right ventricle, this is baru aortic. Kalau tengok dia punya movement, this is open, ni close. Open, close. Open, close. Okay. Dia ada structure yang kita kena kenal adalah descending aorta. Descending aorta important sebab kita nak tengok kalau ada fluid. Ada either pericardial fluid ataupun pleural fluid. Kalau above, kita punya descending aorta adalah pericardial fluid. Dekat sini. Ini descending kan? Kalau fluid ada dekat sini, pericardial effusion. Kalau fluid descending ni, belakang dia pun ada continuation, is more towards pleural effusion. Okay? So yang tu, that's why kena penting recognize descending aorta. So benda yang structure yang kena recognize, descending aorta, LA, LV, aorta, RV. Then valve ni lah, mitral valve dengan aortic valve. Sini. In some patient tak dapat jelas macam mana.
iota. Okay. Once dah dapat plates kat sini, so kita boleh comment lah. Kita boleh comment there is no pericardic effusion. Sebab dia tak ada fluid dekat bawah dia punya ni. Okay. Satu lagi, bila kita nampak dia punya vitral valve ni, dia flip open towards dia punya septum. So movement dia. So good lah. Macam ni. Dia buka flip macam tu. Dia bukan Okey, ini plates. So kita boleh komen tentang dia punya contractility, pericardic effusion ke tidak lah. Then lepas tu kita akan buat shock assist. Kita just simply tengok movement probe dia pusing kan. Ini Dia tak bergerak daripada tempat tu. So sekarang ni daripada long axis, dia punya pointer tu is towards the right shoulder. pusing So bila pergi ke short axis, dia pergi ke left shoulder. Tempat yang sama kita pusing dia 90 degree. Pusing sahaja. Tak bergerak, pusing sahaja. Sekali lagi ya. Fokus kepada probe. Ni. Pusing Kalau rasa sesat, kembalilah ke long axis dulu. Dia dapatkan long axis yang cantik, baru pusing. Dia mesti nampak kurang susah sikit. Ni kat sini. Tentang ni nampak tak shock axis? Ni bulat, dia punya LV, this is RV. Okey. LV dia bentuk O, RV dia macam crescent shape sikit lah. Nampak tak O ni? Ni. This is LV. Apa nampak? Kat hati tak nampak. Dekat skrin tu tak nampak sangat, dekat monitor macam tu. Dia kalau letak. Nampak tak? Dan kalau tengok dekat anak panah tu tadi, contraction dia towards the anak panah. Dia macam and symmetrical lah. So, Dia mengecut ke tengah. Macam tu kalau. sepatutnya macam tu lah. So kata kalau hilang kan, kata dah lari hilang, patah balik ke plex, you dapat good image of your plex, then you turn 90 degrees. Ni okey sikit. Jadi, dia punya plex kan? Nanti kita try dengan Rahim. Rahim yang tu nampak lebih cantik. Itulah. Dia dah lari kan? Jadi shock axis. So dekat sini kita boleh komen tentang contractility. Good ke tidak? Dia contract towards skin. Kalau macam hypokinetic, selalunya dia macam tu je. Dia macam nampak sikit tapi tak towards center. Kalau patient yang post MI, ada IHD sebelum ni, so boleh correlate. Dekat sini yang kita komen tentang regional wall motion anomaly. So correlate dengan ECG lah. Kalau ECG tu nampak inferior MI, you akan nampak inferior punya area akan hypokinetic. Yang ni adalah septum. Ni kan kita punya RV. Ni kita punya LV. So tengah-tengah ni adalah septum. Kat sini septum, sini anterior, lateral, posterior dan inferior. So mnemonik dia macam Salfi. Septum, anterior, lateral, posterior, inferior. Salfi. Tapi tu dulu punya klasifikasi, tapi bolehlah guna so far. Kalau nak detail dia ada banyak lagi pecahan-pecahan dia. Tapi untuk kita basic, at least tu correlate dengan kita punya ECG. Bukan kita punya vessel, bukan RCA, MCA tu bukan. So tu RCA lain, left circumflex lain. Anterior descent tu semua lain. Susah sikit you nak belajar. Better ingat, ni ada hypokinetic area ke tidak, correlate dengan ECG kita. So kalau patient yang ada post MI anterior septum, you akan nampak bahagian anterior septum tu dia tak bergerak, dia tak contract as good as bahagian inferior dan posterior. Dia akan ada hypokinetic. Tu nak tengok dia punya hypokinetic macam letak dekat tengah-tengah, cursor kita, jari kita, tengok dia contact towards center ke tidak. Macam tu. Okay. So lepas tu, ini short axis. Short axis ni macam kita potong pisang nak buat kepek. Bulat. Kan pisang, kita potong macam ni. Tapi tadi kalau masa plates, kita potong macam tu. Kepek. Cuba nak split, kepek. Okay. Once kita dah dapat short axis tadi, short axis view kan? Dan kita slide sampai ke apex
chamber. Yang ni kita nak tengok apical 4 chamber. Cantik. Apical 4 chamber ni adalah view yang semua orang nak nampak lah. Ideal view lah, senang. Tapi it's the difficult view yang dapat dengan cantik. And some people memang buat lah Maneuver cantik. Okey, dalam apical 4 chamber kita akan nampak the whole 4 chamber kita. RV, RA, LV dengan LA. Dan yang kat sini kita boleh komen tentang dia punya size, dia punya shape. Is it ada something dekat dia punya valve ke tidak, ada thrombus ke tidak. Ini kita boleh tengok. Tapi it's not that easy to get. The most challenging daripada view yang banyak, yang apical 4 chamber adalah yang paling susah. view kalau dapat cantik semua orang senang. Impress lah. Tapi nak dapat cantik tu susah. Kalau dapat cantik semua cakap senang ni LV, RV tapi nak dapat cantik tu lah. Okay. Kalau patient yang medical dia kita boleh positionkan patient kan. So kita suruh left lateralkan patient. Pusing sikit. Miring sikit. Miring ke kiri. Supaya you nak your heart tu dekat dengan chest wall. Saya nampak lagi clear. Perubahan. Tapi cantik sikit daripada tadi kan. So akan nampaklah kita punya valve, mitral valve, lateral. Tapi obviously tak selesa lah pada patient. Kita tengok effort dia tu nak miring. So kita boleh tengok ada thrombus ke tidak, ada vegetation dekat valve ke tidak. Macam mana size LV, macam mana size RA, RV semua tu. So dia boleh imply banyak-banyak condition lah. Contoh patient yang ada pulmonary hypertension, patient yang ada PE. So RV dia dilated sebab pressure dia kan backflow kan. Ataupun patient ada vegetation, yang patient yang prolonged fever. Kan one of the investigation IE kan. So kadang-kadang nampak vegetation dekat valve. So a lot of things boleh komen. Tapi bukan senang nak dapat lah. Sometimes kita boleh measure sama ada cardiomegaly ke tidak. Based on tengok apex sampai ke atrium dia. Berapa sentimeter from the side. Boleh correlate dengan chest x-ray dia. Ini kan tak good. So buka tutup valve. Okay. Sometimes kita boleh buat juga subxiphoid. Subxiphoid macam kita buat fast tadi lah. Tengok liver, bawah sikit. So lemak ni adalah liver, left lobe. Kita bawah. Kita nak tengok. Ni RV, LV. Apa yang dekat dengan liver adalah right side of the chamber. Yang ni pun jangan scoop sangat. Just slant sikit dia punya, flatkan dia punya probe saja. Towards patient punya left shoulder. Okay. Mai. Siapa nak try? Nanti tukar orang pula. Siapa belum lagi? Boleh ha? Buat seorang satu view. Tak sempat belajar benda lain. Buat flex dulu. Sejuk. Nanti kita tukar arah. Tukar rahim kan? Ya. Kenapa kita tukar arah? So start first. Dia marker tu dia punya ni towards dia right shoulder. So kalau awak tak biasa, start daripada atas macam tadi ya. Alright. Screw ke bawah nanti ke samping. Sampai nampak something contracting. Okay, sikit. Ada? Nampak samping kan? Adjust. So then you adjust. Biar adjust lah macam ni ke until you dapat the ideal view. Okay. Which is something like Yang ni unnecessary kan? Unnecessary image kan? Kita boleh reducekan. Kurang sikit. Untuk kalau beginner start daripada atas, then slide down until you nampak something berjoget di bawah tu. Lagi. Oh, lagi sikit. Dan? Kita nampak? Okay, stay. Then the next movement either macam ni ataupun Maksudnya rib tu dah sampai betul dah lah. Rib dah betul so micro movement je, fine movement saja. So yang ni nampak macam mitral valve kan?
Maksudnya dah ke dalam sikit, keluar sikit. Dan kita try nak dapatkan a nice LV dapat micro bar. Tak apa, that's why benda ni bukan practice. Dia nampak orang buat, nampak doktor hati buat memang nampak senang. 4 tahun dah. Bila buat sendiri barulah actually licin dah sebenarnya. Dia senang lah nak bergerak. Tu nampak dalam gerak kan? Ijaz lah. Oh, okey. Tu nampak dah buff awak dah buka. Tu nampak impact kan? Kalau saja-saja duduk kat iPhone, kat RSP. Daripada main phone kan. Kalau dah bosan main phone kan. Scan je lah simulation. Descending iota. Minta lah abang-abang LA, LV, RV. daripada mereka pada main phone, awak pun main phone. Macam Sebab bila pergi tempat lain, dah nampak antara sound ni pergi je. Sound yang device sikit kan. good. So nampak LV, LA, Structure mungkin dia kena lah. descending iota. Ni aortic outlet awak. Nak masuk ke iota lah kan? Ascending iota kan? Ni RV. Pusing. Nak pusing biar marker dia tu towards the left shoulder pula. Lepas tu adjust. Tu dah nampak dah tu bulat-bulat Nampak dia. tak? Nampak dah bulat. Ha. Okey, kalau yang bulat ni, this part yang sebelah RV ni is the septum. Bahagian depan anterior lah. Bahagian tepi lateral. Hilang. Bahagian bawah Dah ni hilang patah balik. anterior dan inferior. Patah balik. Patah balik Nombor pusing dia kan? salping lah. Cari pads balik. Bila orang tengok Orang pusing. specification MRI apa semua, bila buat echo, Oh, ni lah yang belah kiri. Jadi lebih belang. So if specification tu ada changes dekat anterior, Bila dia tak nafas dia lebih belang. Ha, dia Tapi macam kecil. Atau cantik. okey. Tapi tahan nafas lah. Oh, dia cantik. Awak ni okey. Dia cantik. Ha, cantik lah sebab dah dia lari dah. Nafas balik. Set dia buat nanti kan. Oh, dia lari. Tahan. Luar tahan nafas. Buang nafas. Especially dalam echo, apa-apa ada sound, ada awak buat any kita kata maneuver. Macam, okay, tahan nafas make it a habit. You suruh rotation tahan nafas, you pun tahan nafas sekali. Sebab, pakcik tahan nafas pakcik. Duduk relax. Tahan sikit lagi pakcik. Biru pakcik nanti. Tak. So tahan sekali. So that, bila awak rasa, Relax. pun dah tak boleh tahan nafas, pakcik boleh bernafas macam biasa pakcik. Some patient, you try Boleh to letak. accommodate you so much. Pakcik pun Tahan kena nafas ambil pakcik. dalam masa. Okay, next. Kasih dia. Kena belajar daripada flex untuk dapatkan short axis. Itu lagi penting. Rahim pula lepas ni. Yang ni makan asap. Oh, okey. Oh, yang hantar pun tak ikut. Oh, boleh. Yang besar. Oh. Lari Rahim. Oh iyalah, satu dia punya yang So, kamu juga scan kena lepas Rahim kan. Rahim terlepas lah. So, kena on and off tengok patient juga. Kadang-kadang kita terbagi pressure kuat sangat. Dia grimace in pain. Sini dia punya yang Yang ni awak punya LV. So, nampak sampai apex. Awak tak nampak awak punya iota kan. Masuk ke lateral sikit ke. Ubah-ubah sikit-sikit. Yes. Yes. Buka sikit. Slant sikit. Sometimes nak fine tune yang susah sikit. Ini dah okey lah for most Okey. kalau untuk So, awak punya ni tak nampak mendekat sangat. Kita horizontal. Yes, so this is ni apa? ini sini aorta. Descending. So yang ni So ni left atrium. Hilang dah. dia dah fast dia hilang lah. Ke awak punya perut berjalan? dia kadang-kadang bila tak biasa masa awak tengok skrin tu lah tangan awak Oh, dia drift sebab licin kan. okey. Sekarang tak terasa dia gerak sebab it's just licin. So itu antara benda-benda Okey. yang kalau tak pegang memang takkan boleh appreciate that feeling.
Dia maintain tu guys. Okey. Nampak tak? Oh. Untuk center kan? Hmm. Dia jangan buka banyak di situ je. Buat lembut tangan. Okay, good. Kalau 4 chamber, dia slide macam ni. Dari situ, ke bawah. So still Dari atas kan, dari sini, slide, macam tu. direction is still towards the left. Yes, make sure. Ke 4 chamber susah sikit by experience. Kalau kita dah practice dia takut lambat nanti buat. Tools apa-apa tools efek. Kalau dah terror, dah sini-sini, boleh start daripada epical 4 chamber. Tapi sebab benda tu yang paling susah nak dapat, nanti kecewa kalau kita tak dapat. Kita buat benda yang senang. Buat Okay. flat, short assist, dan last sekali boleh. Kalau tak dapat 4 chamber melalui epical, boleh buat ikut substitute. Ada masa lagi kita nak belajar apa pula? Oh, nak belajar apa? Saya ada bulan. Okay, good. Okay, ni tak buka meteran. Okay. Oh. Dia guna si right shoulder. Dalam pukul 10, dalam pukul 10, 11 itu. So yang ni tak buka meteran kan? Oh. Itu buka dah awak punya meteran, punya outing. Tambah jazz. Okay. Kalau nak dampuk yang bulat tu, Bulat tu pusing. Short assist dia mesti pusing 90 degrees. Cucuk. Dia maksudnya dia punya pointer tu, marker dia tu yang lampu merah tu now towards the left shoulder. Cari balik short Lepas tu long kena assist. adjust lah sebab kadang dia Dalam pukul 2, pukul 3, dalam pukul 1, pukul 2 macam tu lah. Shoulder dia. Betul? okey. Dapat? So to center, anything that contract to center. Dia semua contract. Kalau 4 chamber, so daripada situ, dapat ni, slide ke bawah. Okay? Tapi ambil masa dan experience lah. Rajin-rajin sikit. Sampai expect sikit. Slide sampai nampak tu, adjust lah. Slide kat apex. Okay. okey. Okay, nak belajar apa lagi? Ada masa lagi. Okay, satu lagi. Last percent. Apa lagi nak belajar? Ada apa soalan tak? Kadang ada orang kalau tak tahu apa yang orang teringin nak tahu. Boleh je. Okay, boleh. Dia dia ni pun kena macam tu. Siap-siap. Belah kanan kan? Kanan. Nice. Dia nampak. Dah sudah nampak tu adjust lah. Sikit. Sikit. Itu. Benda ni ada nak masa baru kalau patient kalau patient COAD patient hyperinflated, so susah sikit nak dapat echo dia. Okay. Lepas tu dah nampak awak punya all the problem side awak kena nampak. Awak nak Usually guna okay. Ni short assist to its contact to its center. Kalau IHD patient yang ada hypokinetic area, then you will appreciate more which area yang tak contract. Itu yang baru tengok salpi tu. Yes, so ni septum, anterior, lateral, posterior, inferior. Ni septum, anterior, lateral, posterior, inferior.
So tapi sometimes So, dari situ, it's very much dependent slide. whether patient is fasted or not. Kalau patient tak Dapat. puasa, kadang gallbladder akan contracted. Slide je. So bila ada makanan, gallbladder tu dia akan mengeluarkan bile kan, atau cerna macam mana. So especially kalau patient baru makan, gallbladder tu akan contracted. So that's why kalau nak buat ultrasound radiologi akan suruh supaya gallbladder tu kembang. Ada diisi dengan bile lah. Sometimes kalau patient ada chronic Buat fast kan? gallbladder boleh chronically Cari bile. Gallbladder. So that things that you need to consider Rasa macam mana when ni you nak? cari gallbladder dekat ED sebab all patient mostly are not prepared. So kadang jemput kenapa ya? Sebab sebenarnya patient baru nak makan. Okay, dah kan? Dia tengah scan ni. So she's seeing almost the liver lah. Semua liver segmen saya tak ingat lah. Tak apalah. Segmen ada 8 tapi Eri tak payah lah ingat je. Itu suruh radio lah. Nanti kan tak nak kerja pula. Macam ni, gallbladder. Ni ke depan sikit. Dan sebab Oh, the anterior tu pun. kan Mid to anterior. ceramic cornea. So, ni ini tip of kidney, motion pouch, kemudian subdiaphragmatic. Tu diaphragm. Yang warna putih. Ni diaphragm. Okay. Okey, kalau untuk gallbladder ada banyak teknik. Satu daripada epigastric region. Ada a few teknik nak buat gallbladder. Daripada epigastric region, you slide bawah subcostal. Ni. Bawa makan Maggi tadi. Tak sempat isi. Maggi tadi sudah habis cernakan lah. Tak habis cerna lagi. Ni. Dekat sini. Contracted. Gallbladder dia tak berapa kembang. Sebab tak cukup puasa kan. Dia banyak teknik. Satu, daripada awak slide bawah subcostal. Satu lagi, tak nampak. Satu lagi, dia boleh buat X-7 seperti daripada gastric pergi ke 7 cm. Lebih kurang dengan mid clavicula lah. Dan awak manipulate in between ribs. Ni. Lepas tu letak inter ribs, intercostal tu. Susah sikit nak nampak sebab tak fasting kan, dah makan. Malahnya ada seorang je paksa. Semua tak boleh. Satu lagi, daripada lateral ke medial pun boleh juga. Ya, tu. So nampak macam double kan? Sebab well contracted awak punya tu gallbladder. Ditekan. So dalam konteks ni kita tak nak measure gallbladder gua tu. So kami nampak macam ticket. Ticket tu bukan sebab apa? Sebab dia ni rahim Rahim balik dah. Boleh kan? So nampak takut dia orang kata pericholicystic edema pula. Sedangkan dia punya gallbladder dah contracted. Banyaklah makanan tu. Makan kat pantry tu. Ui. Amat cakap ni. Marah pula. Kesian dia dah hypothermia dah. Ngantuk di scan lah. Puas hari ni scan. Tapi at least pre-scanning Rahim punya jantung normal lah. sebab ni dia punya liver semua cantik. Dia punya jantung ni tapi sebab ni rapat sikit. Sebab ni rapat, bawah dia nampak lah. Dia selak dari atas kan. So yang atas ni tak nampak lah. Orang kena appreciate kawan-kawan korang ni. Kita semua tak pernah tunjuk kat orang lain. Ngantuk lebih sikit. Okey, kita tengok. Adik awak pun tak boleh tengok, mak awak pun tak boleh tengok Sorry. Kan dia kata, ni cantik sikit.
Farah Sterling Axis ni cantik dia tak lah. View dia. Lakinya. Malu. Malu. Suci murni, tak pernah dipegang perempuan. Laki lah. Dia dah biasa. Dah kahwin ke? Ke lagi? Ha. Rahim belum kan? Sebab dah. Lepas tu tak kahwin lagi kena buka baju di kalangan ramai kan. Memanglah teki. Dia baru turun. Baru balik daripada ED. Sial dia. Penat kat makanan. Oh, ya ke? Pandai kamu Okey. So yang nampak okey lah sikit. Nampak senang carilah. Bukan nak ganti jantung dia tak okey. So sometimes rips dia. Sometimes it's just dia kadang-kadang you cannot macam agak tak. Orang ni kurus cantik kot. Tak semestinya. Okey. Sebab can see nampak LA, LV, aortic root, aortic kan, ascending kan, then RV. Ni aortic valve, ni mitral valve kita. Descending aorta kat sini. So kita turn 90 degrees. So nampak dia punya. So nampak tak beza short axis si rahim dengan ni. Yang nampak rahim lebih clear kan, nampak RV dia, LV dia. Sebab mungkin ribs dia lebih space tempat. Space sikit. Boleh masuk. Cantik. So kalau machine yang high end lagi, dia adalah another macam echo probe juga, tapi footprint dia kecil lagi. So especially Pitts punya echo. Pitts punya echo kalau buat macam ni, memang nampak dua ribs je lah. Sebab echo probe ni korang nak cari window in between ribs tu. Kadang-kadang dia kena kecil. So kalau tak dapat, patah balik flex, then you turn. So akan dapat short axis. Okay. Nampak kan RV dia nampak dia more clear. Haris. Hazmi yang kena orang kan. Hazmi positif tu kan? Aziz lah. Tahu nama je lah. So, nama dekat-dekat ni kau menunggu masa je lah. Okay. So ni Rahim punya 4 chamber pun nampak macam lebih senang nak dapat daripada Haris punya. So 4 chamber kita komen. This is right sided, left sided. So right mesti smaller than left lah. Left high pressure. Jadi kita bagi ratio 1/3, 2/3. 1/3 of RV, 2/3 of LV. Same goes with kita punya ventricle ratio dengan atrium punya ratio. Ventricle 2/3, atrium is 1/3. Untuk 1/3 macam tu je. Nak tengok size je lah. Kalau dilated tu memang, contoh kalau patient ada PE, right sided pressure tinggi, so dia akan nampak lebih kurang sama dengan LV tu lagi besar. Akan reverse. Nah. Buat echo. So ini yang macam kita cakap, it's all about practice lah. Kata sound ni, it's all about practice. The more you do, the better you are. The more normal you see, the quicker you can pick up yang kata. Kalau macam nampak gelap lah, mungkin korang rasa ni gelap sikit, ni just laki sebenarnya. Ni cantik. Okay, ni lah, short axis cantik. Yang dia punya LV tu, nampak tak yang ada macam itu dia buat at the level at the back. Some people call it fish mouth. Kalau korang pernah tengok ikan hidup, hopefully lah. Fish mouth lah. Ikan emas lah. Ikan emas ke. Ini ikan lah, ikan hidup lah. Selain ikan yang dah goreng memang takkan jumpa lah. Slide. Nanti kalau dah dalam mobil, aquarium kat rumah ke, orang beli main duduk. Awak tinggi. Very comfortable. Aquarium ke, macam tu lah. Okay. Ni long axis. No axis. Okay, pusing slowly. Jangan laju sangat. Okay, pusing. Sebab kadang-kadang you kena Okay, hold good. position yang pelik kan. Lepas tu slide ke bawah. Slowly ke arah apex. Bawah sikit. Okay. Lepas tu slant sikit. Flatkan sikit awak punya. Good. Lagi sikit je. So nampak one chamber, this is two chamber, third chamber.
Then nampak mata buka. Lembutkan ni, wrist. Dia Pahan still buka. Suka tak cantik, patient letteralkan. Tak bawa letteral. Patient letteralkan dia. betul Cuba kan? Rahim push. Patient letteral. Yes. Ni maksudnya awak approach tu letteral sikit. So menubah macam ni kalau patient aku berhenti boleh lah. Janganlah patient yang tengah Pendahkan sikit tu. Macam ni kan? boleh mata tak dapat tiba cantik. Dia macam flat kan. Awak nak flatkan pun. Flat sikit. Rahim make the flat. Pusing balik. Ini tak payah pusing tak payah. Pusing. Okay, good. Dia medicine. Okay. So, ni hampa nampak effect kan? Macam tu. Slide. Dia macam awak tap. Yes, tap sikit ni, sikit ni. Okay, good. 5 minit ni. So bila buat short axis, the normal LV tu bentuk lah. So kenapa Ni open kita up, open stress up. LV Yes, tu? ni Sebab open bila up, kata open kita up. buat Nanti practice vibration. Practice flex dengan short axis dapat elok, then sambung je dengan short axis. so Okay, apa lagi nak belajar? Fast. Fast. Tadi tak buat lagi fast? So bila RV pressure increase, Tukar pro. dia akan menyebabkan Pressure. section tu Yes, tertekan. So LV Select yang instead of O, dia set. jadi Enter. Alright. so Set dia dah enter. LV tu Kalau yang satu lagi machine boleh tulis enter. pulmonary hypertension lah. It could be chronic, tapi kalau symptom relation to acute, you may suspect acute pulmonary hypertension, and most of the time the reason for acute Duduk. pulmonary hypertension, Sebab awak tinggi, kesian. especially the patient yang datang dengan SOB, Kanan ke kiri? Awak tangan kanan ke tangan kiri? Yang kanan. Ha. Macam pegang pen. kalau faham fisiologi dia, bila Okay. pulmonary artery tu Start daripada anterior axillary line ke posterior. the RV cannot pump Bawah in, sikit. so dia akan buat pressure, Kiri ni kat sini. dilate lah. ECG, you Bawah see right stream, echo, you Ha. Yang ni nampak tak macam awak cut. Dia cut straight. Kalau belah ni dia cut straight. Macam tu. Ha, nampak tak tu? Okay, atas sikit. Slowly. Slow. So akan nampak. Tadi nampak tip kan? Kidney, liver. Ni awak punya fast susah sikit. Macam pegang Ni kidney. tip of liver. Kidney. Atas lagi. Diaphragm tak apa nampak. Penafas. So, curtain. Okay, then curtain sign. Penafas. Ada soalan lagi? Lepas ni, practice dengan patient. Buatlah. Patient Tadi datang posterior. dengan back pain pun dapat dasar buat ni lah. Nak buat echo pun buat ni lah. Okay, good. Kidney, spleen, diaphragm. Kidney, spleen, spleen. So, nampakkan ni. Avoid the ribs. Sebab dia punya tu semua kat dalam ribs. So, kena cari angle yang boleh avoid tu. Baru kita nampak dia punya in between sphenoid angle dia. Posterior. Yang kalau belah kanan dia cut dia macam tu. So memang perut memang 90 degree macam tu. Kalau belah kiri dia kena macam tu. So ke atas sikit. Yes. Dia dalam dulang ni cantik lah. Dia besar ni memang makanan ni. Bajet dia lain sikit. So, macam siapa yang habis seorang-seorang end to see
kasihan lah kalau dapat jamuan. Okay, this is the prostate. So yang ni unnecessary image kan? Kan? So, tak banyak lah tadi dah pergi toilet kan? Bau babi. So akan nampaklah free fluid kat belakang pada urine dia. So pusing. Jangan lari. Dia pusing kat situ, pusing slowly, make sure center. Bila pusing dia akan jadi dia center. Macam ni. Saya tanya lah kalau ada pengganti dah ke. Dia berapa hujung? Cari-cari lepas tu kenalkan kat saya. Apa nak buat roster? Yelah. Make it center. Rahim baru pergi toilet dah ni. Kau boleh ada window kan? Tak jumpa uterus. Melompat kita kalau ada uterus ni. Dia check SKSY kan? Incidental finding ada uterus. Incidental finding ada uterus. Daripada Incidental finding. awak punya marker mesti patient right. Kena apa? Testicular Marker. fertilization. Mana marker dia? Ha, right. Kromosom. Okey. Tapi because dia punya Okay, body slide. reason, Slide ke bawah. Flatkan dia. Flat. dia develop Yes. tapi dia Lagi, something moving kat sini. Okay? testis pun biasanya undecentered. Features perempuan Atas sikit. dibesarkan pun sebagai perempuan. Yang aku dengar dalam cerita Good Doctor je. Nampak? Kat sini. So, sebab dia bau gas. So, that's why nampak. So usually found out bila fertility treatment dah kahwin. So dia ada tip tapi vagina dia blind tip je lah. So tak ada uterus tak apa. Dia ada testis tapi testis undecided. Dia ada testosteron tapi body dia tak sensitif to testosteron. So dia tak develop lah male features. Dia mungkinlah macam lelaki sikit punya sense that mungkin some perempuan kan yang macam athlete apa semua broad shoulder semua tak lain. Ada hal tu mungkin breast dia tak develop betul tapi you wouldn't say ini sebab ni tak. It's just that mungkin breast dia memang kecil. So lepas tu bila kahwin beranak-beranak kan biasanya tak ada menses. Dan kadang-kadang bila check tu kenapa tak datang-datang menses tapi orang kita ni kadang-kadang tak main menses. Dia diam sana kan. So bila kahwin buat fertility baru check dari segi agama ni dia perempuan lah. Ni IBC. Itu IBC. Okay, IBC center. Organ dia semua perempuan. Okay. Cuma dalaman je lah. Kat mana? In case lah kalau dia datang scan seorang perempuan tidak ada uterus. Kenapa kan? Ada nama disease tu kan? Testicular fertilization. Okay. Straight. So akan nampak aorta. Yang tu bukan salah dia lah. Aorta sebelah ni mungkin IBC. This is vertebral body. Okay. Pusing 90 degrees. So akan nampak tubular structure. Tilt to the left. Left. Patient left. Slowly dia akan nampak ni. Nampak tak aorta ni? Jangan sampai habis. Macam tu je lah. Kan? Kita nampak yang ni. Aorta, bulat kan? Dah pusing. Tu, aorta. Tiap lagi. To the right. Punya aorta. Yang mana IBC ni? 10 minit lagi, 10 minit lagi. Habis dah, nak habis dah. Dah habis dah. Nak buat nak mula Sila. IBC tak ada? Ikut ayak ni. Awak dah kencing tadi. Tu. Okay, thank you very much.